Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, yang bahagia tuan pengerusi Masjid Darul Ibadah Batu Kawah, seterusnya tuan imam, barisan jatuh kuasa hulu balang penggerak aktiviti masjid, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya pada malam ini dapat juga bertemu dengan saya. Bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Apapun, saya ucapkan terima kasih di atas kesudian pihak masjid mengundang pada malam ini, dan topik yang dipilih adalah kebahagiaan menuju akhirat. Jadi setiap manusia yang berada di atas muka bumi ini menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah merupakan satu panduan asas setiap mukmin untuk menuju kepada fasa kehidupan yang bahagia. Tak ada cara lain. Itulah, ikut Quran dan Sunnah, insya-Allah tenang dan bahagia. Dan asas rahsia dalam menuju kehidupan yang bahagia sama ada di dunia dan di akhirat, itulah jawapannya. Tak usahlah tanya lagi, carilah macam mana pun. Yang mana kalau kita tengok orang yang nak berbahagia ni di dalam hidup ni kan, nak berbahagia dalam hidup ni, dia salah satunya dia nak mengejar kehidupannya tu. Bahagia tu ada macam-macam. Kadang-kadang dia cakap, ada orang kata bahagia tu dengan harta banyak bahagia. Hakikatnya ada orang harta banyak tapi tak bahagia. Ada juga yang sebut bahagia itu adalah apabila karier dia, pangkat dia tinggi, jawatan dia besar, rupa-rupanya tak cukup rehat, teruk juga, jadi tak bahagia. Ada orang cakap bahagia tu bila beranak ramai-ramai, rupanya bergaduh juga, adik-beradik pun bergaduh, anak ramai pun bukan jawapan bahagia. Jadi kemudian apa lagi? Kemudian kehidupan berkeluarga, ada isteri pertama tak bahagia, kedua, tiga, empat isteri tak bahagia lagi katanya. Kan, contoh. Jadi makna kata nak beritahu sebenarnya semua ni boleh bahagia, tetapi jangan lupa nak bahagia tu asasnya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebab hidup kita dalam dunia ni, nak bahagia boleh bahagia, nak gembira boleh gembira, tapi semuanya ada peraturan. Sebab kalau kita tengok, Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dalam hadis Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksud itu, orang kafir suka hati dia lah, dia nak makan riba ke apa, suka hati dia. Dia tipu orang pun tak apa, macam mana pun dia gunalah, macam mana kaedah dia saham, dia menipu ke apa, tak ada hal kan. Sebab pada mereka, dalam bab kata bahasa orang Sarawak tu, and justify means. Macam tu kata orang Sarawak. Makna pada mereka tu matlamat menghalalkan cara. Pada orang Islam tak boleh. Matlamat sama sekali tidak pernah menghalalkan cara. Itu sebabnya Buya Hamka pernah menyebut, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kenalah bezakan diri kita dengan babi dengan kera ke hutan.
ada peraturan hidup. Babi tu dia nampak benda bergerak pun dia sondolnya, berdarah-darah hidung ni. Dia tak kira wahal tu anginnya, yang disondolnya tu pokok. Bayangan. Saya teringat soalan yang ditanyakan oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kenapa anak-anak babi jalan menunduk? Rupa-rupanya sebab anak babi itu malu mak ayahnya babi. Sedangkan dia tak sedar yang dia pun babi juga. Kan? Teringat pula cerita tu. Saja je nak selitkan. Tapi makna kata ada peraturan hidup kita ni. Makan boleh makan, boleh makan, tapi bukan semua benda yang kita boleh makan. Minum boleh minum, tapi bukan semua benda yang kita boleh minum. Oh, air mineral ni boleh minum, tak ada masalah. Minumlah. Apa juga keadaan kita boleh minum air mineral ni. Betul ke? Air mineral ni dia kata tak ada masalah, ni halal, boleh minum. Air ni memang halal, tapi kadang-kadang ada satu peraturan lagi. Sumber mendapatkan air itu daripada sumber yang halal ke tidak? Boleh jadi tak halal. Sumber mendapatkan air itu halal, air itu halal dah, tapi hari siang hari waktu bulan puasa tak boleh minum. Nampak tak? Habis kata susah betul lah Islam ni. Tak susah. Peraturan tu sebenarnya yang memudahkan. Kalau tak ada peraturan macam mana pula? Contoh, pergi mandi dekat swimming pool, dekat kolam renang awam yang dimiliki oleh Dewan Bandaraya Kuching, contoh. Masuklah secara percuma, contoh, semua masuk. Tapi dia ada peraturan. Lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Kau tidak akan berenang bersama-sama bini orang dengan lelaki orang, terpeluk, tertarik, teraba, macam mana? Peraturan kena ada. Itu bezanya manusia dengan binatang. Termasuk dalam bab perkahwinan. Itu sebab perkahwinan dalam Islam dipandang sangat mulia, suci perhubungan itu. Di luar negara, yang kaya-kaya, penyanyi, pelakon, pemain bola sepak international, boleh duduk serumah dengan perempuan tu. Anak dah ada 3. Bila tanya bila nak kahwin, kami belum terfikir pasal kahwin. Bayang, anak 3 dah. Sebab kalau begitulah keadaannya, minta maaf cakap, apalah beza mereka dengan binatang tadi. Nampak tak? Tu yang kita cerita tadi. Jadi kita perlu faham, untuk berbahagia dalam hidup kena ada peraturan. Ya? Perlu diingat, segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikian pula bagi orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan menuju bahagia di akhirat, tentu juga ada tanda. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isterinya, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nampak? Kalau diikut ni, tidak tercela hidupnya. Maka barang siapa yang mencari di sebalik daripada itu, dia tak nak yang tu, dia nak buat lain, bertentangan dengan apa yang Allah beritahu ini, maka mereka itulah orang yang melampaui batas, dan orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Okey. Jadi apakah rahsia dia? Pertama, dalam ayat tu tadi, jaga solat 5 waktu. Baru-baru ni, minggu lepas, sebelum saya datang ke sini, minggu lepas lah, jap, hari Khamis macam tu, ada satu hamba Allah telefon. Dia kata dia ada bukan hari Khamis, hari apa? Hari ni berapa bulan dah? Lebih kurang bulan lepas, sebelum 31 hari bulan. Sebab perempuan ni nak telefon, nak cakap dengan saya suruh telefon assistant saya jawab. Dia nak bercakap sini dengan saya, dia kata sebelum kes mahkamahnya pada 31 hari bulan, dia kata. Saya pun tanya, apa cerita kak? Itulah, nangis dulu.
Itulah saya ni nak bercerai dah 31 bulan ni. Apa tu? 31 bulan. Habis tu kenapa? Itulah saya rasa sayang lagi kat dia. Habis tu tak payahlah cerai. Kan? Tapi masalah saya takut dia pukul saya lagi. Cerailah. Saya sayang dia. Dia kata macam tu. Ustaz ni betul-betul lah dia marah aku pula. Iyalah kalau sayang tak payahlah cerai. Saya takut dia pukul saya nanti. Cerailah kerana tu. Ustaz ni nasihatkanlah saya. Okeylah, saya pun tanya. Anak berapa orang dah? 3 orang. Anak yang pertama umur berapa tahun? 7 tahun. Yang bawah tu 5 tahun. Seorang lagi 4 tahun. Kesian anak kecil-kecil bercerai. Lepas tu saya tanya, sekarang umur akak dah kahwin berapa tahun? Dah kahwin lebih kurang 7 tahun. Sebayalah dengan anak yang pertama tu. 7 tahun. Akak umur berapa sekarang? 24 tahun. Maknanya masa dia kahwin dulu umur dia berapa? 17 tahun. Kan? 17 tahun. Hai, awal betul akak kahwin. Kami terlanjur pula. Dia berkahwin hasil perbuatan keterlanjuran. Jadi dia kahwin. Alhamdulillah. Tapi selalu pukul. Memang suami macam tu ke? Selalu pukul, selalu ni, selalu ni. Macam ni lah kak. Saya kalau saya tanya saya kesian terutamanya anak sulung. Dah lah yang pertama tu anak luar nikah, betul? Betul, dia kata. Nanti dah lah tak ada luar nikah. Ayah pula tak ada. Jadi saya kalau boleh akak ni bersabar, sabarlah. Macam mana dia boleh pukul? Salah saya pun ada juga. Dia pun cerita. Kadang-kadang saya gemar cerita masalah rumah tangga saya kepada rakan sekerja saya dekat pejabat, dekat tempat kerja tu. Okey. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi suami saya pukul saya. Banyak-banyak kali dia pukul. Kadang-kadang sebab kecil pun dia pukul. Macam ni lah. Basic saya tanya, minta maaf kak, saya tanya, solat jaga tak? Tak jaga sangat. Okey, settle. Tu dah jawapan dia, saya kata. Sebab kalau kita tengok statistik perceraian hari ni, satu pasangan bercerai setiap 13 minit dalam Malaysia. Maknanya setakat saya ceramah ni dah ada satu pasangan cerai dah. Dan kebanyakan lebih 90% berpunca daripada tak jaga solat. Jangan kata solat jemaah lagi tau. Memang tak solat. Jadi bila ambil dengan tiang agama, tiang rumah tangga, lebih lagi kena jaga solat. Jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama sekali yang Allah akan tanya solat. Apa sebab? Sebab solat ni mustahak. Nak hati tenang, nak hati bahagia, nak hati gembira, solat. Tengok, lepas mayang tadi duduk lega, tu yang bersandar kat dinding tu. Kata nak jumpa Samsul Debat, duduk jauh-jauh. Contohlah, contoh. Gua dah, jangan beralih. Tu contoh habis tu. Nak betul tak? Rasa lega, reda. Mana ada orang lepas semayang tu, aduh tak. Sebab semayang tenang. Datang masjid tenang. Damai rasa hati. Bila kita dekat rumah, nak makan kalau tak semayang tu rasa macam tak selesa lagi, betul tak? Kita solat dulu, barulah lega. Dulu saya ingat saya, zaman dulu-dulu lah, zaman dulu-dulu, sebelum adanya TV yang mana ada piring mangkuk kat atas bumbung tu kan, saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam. Itulah yang tu, satelit tu, TV satelit tu belum cerita lagi yang tu lah, yang flik-flik tu, kan, belum cerita tu lagi. Dulu TV 1, TV 2 je. Masa saya darjah 1 sampai darjah 4 kot. Darjah 4 baru ada TV 3. TV 3 tu pun semua, TV 1, TV 2, TV 3, pukul 5 baru mula. Kalau buka pukul 3, nampak jam. Dengan bunyi cantik bunyi dia. Zaman ayah anda ni lagilah ada pintu TV ni. Kan? Masa tu kalau orang tu ada TV, semua orang pergi dekat tingkap rumah pun tak apa, jadi cepat tengok. Berdiri dekat lubang, buat lubang kat dinding rumah orang tu. Dulu. Mana ada remote? Anak-anak jadi remote.
Satu kita pun tekan. 2 tekan dulu. 3. Masalahnya 1 sampai 7 tu semua TV 1, TV 2 je. Cuma nak cari mana yang terang. Nasib hari ni situ terang, ni situ terang. Saya paling tak boleh lupa bila tengok badminton Ardi Wiranata lawan Fu Kok Keong. Arwah abah saya suruh saya pegang aerial kat luar tu pusing. Kanan lagi nak sampai terang. Dah pegang yang tak tahan tu. Dia sedap tengok ke dalam. Kan? Itulah keadaannya dulu. Tak berbeza dengan sekarang. Letak terus terang. Hari ni gambar licin. Dulu mana ada TV hitam putih. Orang cakap, "Hui, TV color." Dulu orang cakap. Saya ingat lagi TV dekat rumah mak saya dengan abah saya dulu. Apa TV dia? Mitsubishi. Boleh ada TV Mitsubishi. Kan? Alhamdulillah TV tu dah berkembang jadi kereta. Dulu. Dan saya ingat waktu maghrib macam mana? Punyalah waktu maghrib main bola sepak, main sepak takraw. Waktu maghrib memang bekerja balik. Bila dengar je sebelum Bilal azan dia pasang ayat Quran dulu. Kelang kabut balik. Berlari balik. Ya Allah, janganlah lambat. Bila lambat aja, dah azan. Allahu Akbar. Automatik pintu depan kunci. Pergi pintu belakang minta talian hayat. Mak, buka pintu. Suruh mak buka pintu. Lambat lagi. Mak marah lagi. Sempat cubit. Masuk dalam bilik air, mandi cepat. Lepas tu mengaji kuat-kuat. Biar abah dengar kita ngaji. Masa tu waktu maghrib tak berani buka TV. Selagi mana ayah tak tekan TV nak tengok berita, semua orang tak boleh tengok TV. Betul tak? Lepas dah semayang baru rasa lega. Macam tu lah, senang hati. Dah tengok berita sampai dulu berita setengah jam je. 8.25 dah berita bola. Bagaimana tim Kuching FC kalah dengan Sabah. Bengkak hati. Kan? Berapa kalah dalam tadi? 1 aja. Kan? Tak apalah. Lepas tu habis 8.25 zap, semua makan sama-sama. Nampak tak? Tu nak cerita tu. Keadaan ni. Solat tetap cerita ni solat. Nampak tak? Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, artinya peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, yakni solat asar. Kan? Dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Kena cari khusyuk. Macam mana nak cari khusyuk? Kena banyakkan solat. Bila khusyuk tu, sebelum solat tu kalau boleh baca dalam hati, ya Allah, Kaulah Maha Kuasa yang memberikan perasaan cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul, maka kau berikanlah dalam hatiku ini perasaan cintaku kepadamu dan Rasulmu, ya Allah. Bila bagi perasaan cinta, mudah-mudahan dapat. Tapi janganlah kuat-kuat baca, dalam hati je. Allahu Akbar. Macam tu je. Ini ada pula yang belajar, bila kita angkat takbir tu, niat tu kena sebut dalam hati, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat. Dalam hati tu, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu yang lama tu, Allah. Sebut tak 3 rakaat tadi dalam hati tu? Balik semula. Kan? Dia niat, tak ada orang niat angkat takbir ni nak makan, tak ada. Saja aku nak makan, tak ada. Memang tahu dah nak sembahyang maghrib mengikut imam. So masa tu sebelum dah standby nak usalli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Allah dengar imamnya, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Macam tu kan. Yang paling best nak tengok waktu daripada sujud nak naik berdiri. Dia punya Allah, selagi tak berdiri, Allahu Akbar. Panjang betul. Ada tajwid tak? Ada tajwid tu. Tu sebab tengok balik.
Sekali lagi berlumba. Waladhdallin. Habis hujung tu apa? Amin. Sama berlumba orang tua dengan budak-budak tu. Tak payahlah panjang sangat. Kan? Amin. Sudah. Nampak tu? Tu sebab sembahyang jemaah elok. Senang ikut imam. Kan? Imam biarlah dia baca panjang. Alamak, imam ni baca panjang. Dia baca panjang bukan mengangkat-angkat macam kita. Imam steady. Kan? Nah, kejap je. Dah habis. Macam tu. Kan? Iya. Tenang. Bila solat tu tenang. Saya nak tanya semua jemaah yang ada kat sini. Satu kajian dah dibuat. Tapi tahukah anda, dalam banyak-banyak perbuatan solat itu, yang manakah perbuatan yang paling tenang? Cicita. Bila kita solat kan, Allahu Akbar, kita rukuk, kita berdiri, itidal, sami Allah liman hamidah, kita sujud, duduk antara sujud, kita sujud balik, kita berdiri balik. Dalam banyak-banyak perbuatan tu, perbuatan mana yang paling tenang? Orang perempuan jawab sujud, jawabnya. Orang lelaki mana paling tenang? Sujud. Kalau sujud jawapan kita, maknanya tu bukan tenang, tu lelap namanya. Kita kena faham sebenarnya perbuatan yang paling tenang menurut pakar teoretik salat adalah bila tahu? Daripada rukuk kita bangun, sami Allahu liman hamidah. Waktu berdiri, mata pandang tempat sujud, sebelum turun tu, itulah waktu paling tenang menurut pakar teoretik salat. Tapi kita takkan dapat ketenangan itu kalau cara kaedah kita sembahyang macam Formula 1. Berkecapui payah cakap dengan 9. Ataupun kata orang Sarawak, kalau laju sangat tu, laju betul. Apa orang Sarawak panggil? Ha? Tak ada istilah dia. Ha? Macam jet. Macam jet. Allahu Akbar, bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itulah. Tak ada tomak ninah, dia tak ada. Dia tak akan dapat ketenangan. Sebab apa? Waktu tu sebabnya paling penting. Tenang bila solat. Kenapa kita susah nak khusyuk? Satu lagi, sebab kita solat, contohlah sembahyang subuh berapa minit agaknya kita solat? Berapa minit? Ambil lah 5 minit. Siap wirid, siap doa 10 minit. Okey, boleh lah kita ambil 10 minit lah, katakan 10 minit kali 5 berapa? 50. Kita genapkanlah sejam. Sehari semalam kita solat sejam aja daripada 24 jam. Balance tu penuh dengan urusan dunia. Disebabkan itulah kadang-kadang kita sukar nak khusyuk. Maka kita kena mula niatkan apa juga yang kita buat di luar solat tu, semua niat kerana Allah. Mudah-mudahan kita dapat khusyuk dalam solat. Ni pesan kat saya juga ni. Kadang-kadang tengah semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah, atas meja. Baru ingat. Tadi tak ingat letak mana kunci tu. Atas meja punya. Habis bagi salam terus. Betul letak meja, dia kata. Isteri ni tegur, macam mana abang boleh ingat waktu semayang tadi? Ada satu tu penimbang bulu ayam. Penimbang bulu ayam zaman Saidina Umar dulu, ada seorang saudagar ni, pedagang. Dia terlupa mana dia letak penimbang bulu ayam, penyukat bulu ayam dia. Jadi waktu dia semayang, dia teringat, dia cakap kat hamba dia, cuba kau tengok ada tak dekat dalam bekas tu. Betul, masa bila kau boleh ingat, wahai tuanku, dia kata, aku ingat waktu solat tadi. Maknanya kau solat bukan mencari Tuhan, tapi kau mencari penyukat timbang bulu ayam, dia kata. Tengah semayang tadi, terutama AJK Masjid, Allahu Akbar, Samsul Debat ni dah sampai ke belum? Sakit perut dia. Sebab setakat sebelum maghrib tadi belum sampai lagi, dia kata. Kan? Saya lewat sikit tadi, kan? Bantu ada buat promo satu kedai tadi. Bantu buat promosi sikit. Kan? Tapi on time lah. Maghrib ngam-ngam maghrib sampai. Kan? Jadi risau dia. Jadi ke tidak Samsul Debat datang? Tengah semayang fikir tu. Kan? Yang seorang tu pula berlawan tu, aku rasa tak jadi ni.
Harapan aja lah. Dia kata memang tak ada ni. Dia kata kan. Tengah semayang fikir tu. Tengah semayang fikir nak kemah apa. Tengah semayang fikir lauk apa dah rasa. Sedap pula telur mata kebau kalau buat hancur dengan sos ni. Semua fikir waktu semayang. Tu masalah hilang khusyuk. Pertama, nak bahagia dunia akhirat, cari jaga solat dan sebaik-baiknya cari khusyuk dalam solat. Itu pertama. Kedua, tidak membenci seseorang. Jangan kita bencikan orang, tak suka orang tu, tak suka orang ni. Kau perasan tak bila kau ramai benda yang kau tak suka, silap-silap sebenarnya yang semua tu semua tak suka kat kau. Kalau seorang tak suka ramai, pelik. Pelik. Kalau dia tak suka orang ni, tak suka orang ni, tak suka ni, pelik. Tapi kalau semua orang tu tak suka kat dia, memang patut. Sebab sama, tak suka dengan dia. Apa sebab? Mungkin dia buat perangai. Contoh. Jadi jangan benci seseorang. Nabi ajar kita, janganlah kamu bencikan seseorang itu, tapi bencikanlah perbuatannya. Kalau benda dia dibuat salah, bencikan perbuatannya, tapi jangan bencikan pelakunya. Tu Nabi ajar kita. Kadang orang tu buat salah, betul lah, tapi manusia ni boleh berubah. Jadi perbuatannya tu, kita bencikan perbuatannya tu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pernah satu ketika Nabi datang, Nabi nampak sekumpulan pemuda tengah duduk. Buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada cerita tentang ni. Bagaimana sekumpulan pemuda duduk. Nabi datang mendekati kumpulan pemuda ni, Nabi kata, siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut macam tu. Dengan tak semena-mena bangun seorang pemuda terus tinggalkan tempat tu. Dia pergi mana? Dia pergi cari makcik, mak saudara dia. Sebab dia pernah memutuskan hubungan dengan makcik dia. Dia tak baik. Lepas dia minta maaf dengan makcik dia, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, akulah orang itu dan aku telah pun berdamai dengan ibu saudaraku. Nabi kata, sesungguhnya jika ada sekelompok dalam masyarakat itu memutuskan satu rahim, sesungguhnya rahmat Allah tak akan turun kepada sekumpulan manusia itu. Itu sebab kalau dalam kampung, ketua kampung bergaduh dengan imam, payah kan? Tak pening kepala kita, pening. Kita ajak ketua kampung datang kenduri kita, ketua kampung tanya, imam ajak tak? Ajak, aku tak datang. Yang imam pula, kau ajak ke ketua kampung? Ajak, kau suruh dia baca doa. Aku tak datang, dah pening kepala. Susah kan? Jadi bersalah kita. Tu sebab kena damaikan. Jangan putuskan silaturahim. Kerana orang yang memutuskan silaturahim, doanya tergantung, kebaikannya tidak akan diterima. Jangan main-main. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Itu sebabnya, kalau tak silap saya, tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang sangat hebat. Perayaan itu dinamakan sebagai pilihan raya. Jadi usahlah kita memutuskan satu rahim. Saya ni pesan dekat semua. Kalau nak bertanding, bertandinglah dengan baik. Bagi tahulah hasrat dan harapan. Nak buat apa kalau menang. Sudah. Tak usahlah kau mengutuk ni kepada bapak dia ni macam mana, mak dia ni macam tu, ni macam mana, orang ni tak betul, orang tak betul, orang tak betul. Maka macam tu ke cara kita nak membangunkan negara dengan bangsa. Jangan kutuk-kutuk. Satu lagi, dekat kawasan kampung, jangan gaduh-gaduh. Nak mengundi. Dah pangkah, sudah. Balik, diam. Kau marah sangat dengan calon tu, kau pangkah muka dia, undi rosak. Geram pula tu. Bergaduh punya teruk. Kalau tuan-tuan pergilah ke sidang DUN, pergi ke parlimen, orang berpeluk-peluk, tepuk tampar, bergurau, elok, tak ada masalah. Kita yang kat kampung ni bergaduh, kenapa? Jangan gaduh. Dah menang, terima. Kalah pun terima. Dan kalau dah menang, tak payah buat parakan nak lalu depan jiran. Hon, tin, tak payah. Kau cari pasal namanya.
Ataupun masa itulah kau rajin bertanya, apa perasaan kau selepas kalah ni? Jangan tanya. Kan? Macam penyokong Liverpool ditanya tentang kekalahan demi kekalahan ni. Kita terima dengan hati terbuka. You never walk alone. Kan? Tapi janganlah kau tanya bengkak hati ni. Macam tu lah. Jadi makna kata jangan kita, macam dalam bab pilihan raya ni benda tu sensitif. Masing-masing ada pilihan. Itu hormati hak masing-masing. Sebab yang duduk depan nampak tulisan tu 6. Saya nampak 9. Jadi hormat dia nampak 6, hormat kita nampak 9. Sudah. Jangan paksa orang tu 6, 9, 6, 9. Jangan paksa dia tak jumpa. Nampak tak? Lain lah kalau dia boleh berbaik-baik. Lah betul lah daripada sini nampak 9. Lah daripada sini nampak 6. Memang tak ada kalau ahli politik ni. Tak mahu dia dah. Jadi cukup. Jangan kita putuskan silaturahim. Ini pesan saya. Ini kita, orang lain yang bertanding, orang lain yang menang, kita pula yang bergaduh sesama kita. Apa pasal? Lepas tu bila dah bergaduh, pergi kedai makan, masuk terserempang. Alah, time ni lah dia nak makan kat sini. Dah memang orang kampung kau. Dia nak pergi mana lagi? Pergi masjid. Sebelah aku pula dia semayang. Kan? Dah dia masuk saf, macam mana pula nak buat? Kan? Dia pula jadi imam. Balik kawan tu, pilih imam, jangan. Ni penting. Jangan kita membenci. Ketiga, tunaikan zakat. Ingat, Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Sedekah ada 2 bentuk sedekah. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah sunat yang kita bagi saja nak bagi. Sedekah wajib tu zakat, bayar, keluarkan. Kan? Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan, yakni bersedekah, berinfak atau yang lainnya. Keempat, tidak berkeluh kesah, merungut. Sungguhnya manusia ini dilahirkan semula jadinya berkeluh kesah lagi kikir. Dalam Quran sebut. Mengeluh aja. Hadu. Ada je mengeluh. Samsul Debat ni lambat betul, contoh. Lama lah dia ceramah malam ni, contoh. Jangan risau, Samsul Debat ceramah tak lama. Jangan risau. Yang lama ambil gambar. Macam-macam Roblox. Yang aku geram tu orang perempuan ni lebih daripada orang lelaki lagi. Orang perempuan, saya pergi ada satu negeri pantai timur ni, dalam telekung. Bila bergambar, aku macam ni, dia keluar dari telekung macam ni, orang tua ni. Mini love. Tak padan dengan tua. Pening kepala. Aku, terperanjat tengok nenek ni. Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Azan ni. Azan okey. Terehat sekejap.
Okey, kita sambung Jadi tidak berkeluh kesah, berkeluh kesah lagi kikir memang sifat manusia. Jadi kita kena beringat. Kadang-kadang kita mengeluh aja kerja kan. Contoh bila Allah Taala bagi tentang sabar, sabar ni ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Contoh, Allah bagi ujian yang paling simple sekali, ujian demam, sakit. Bila Allah bagi ujian demam, Allah akan hantar 2 malaikat pergi tengok kita. Kau pergi tengok apa yang dia ni cakap. Bila dia demam, bila dia sakit, kau pergi tengok. Bukannya Allah Ta'ala tak tahu, Allah Maha mengetahui, saja bagi kerja ke malaikat. Malaikat pun pergilah tengok. Yang seorang ni demam menung, Allah bagi aku demam ni. Agaknya Allah nak bagi aku rehat kot. Selama ni aku tak rehat, ceramah aja kerjanya. Contohlah Alhamdulillah dapat rehat. Contoh, agaknya aku ni meniaga teruk sangat, pagi petang siang malam buat kuih meniaga je kerja aku. Contoh, agaknya Allah bagi aku berehat, Alhamdulillah dapat aku rehat. Malaikat pun report balik, ya Allah, hamba-Mu ini dia kata syukur Alhamdulillah kerana dia dapat rehat, kau bagi sakit dekat dia ni. Maka apa Allah Ta'ala jawab? Kalau begitulah jawapannya, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebabnya orang kalau sembuh pada demam, semua benda nak buat. Daging darah dah bertukar, darahnya, tenaganya tiba-tiba luar biasa. Nak basuh motor, basuh kereta, berjalan, takkan duduk rumah aja, jom jalan. Punya semangat dia. Tapi kalau satu keadaan lagi, bila malaikat pergi tinjau, dia kata apa? Aduh, kenapalah hidup aku macam ni, mati lagi baik. Contoh dia kata, mati lagi baik. Boleh cakap macam tu. Maka malaikat tadi pun report, ya Allah, dia ni merungut, dia berkeluh kesah, ya Allah, dia kata mati lagi baik. Maka Allah Ta'ala jawab, kalau begitulah jawapan dia merungut dengan apa yang aku berikan kepada dia, maka suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Allah dah tak pedulikan kita. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Bila Allah bagi demam, Allah tarik 3 perkara. Allah tarik selera makan, Allah tarik kesegaran badan, dan Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh daripada demam, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa kita. Sayangnya Allah kat kita. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis, kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Tu Nabi pesan. Kalau kita sakit, jangan cepat-cepat minta sembuh. Boleh tak? Memang tak boleh. Saya pun tak boleh, pun tak tahan. Tapi itulah yang Nabi sebut. Maksud Nabi itu, lagi lama kita sakit, lagi banyak Allah cuci dosa kita. Dengan satu syarat, mulut. Kadang sakit, Allah, bilalah nak mati. Dulu engkau yang doa minta panjang umur, panjang umur. Sekarang itulah ambil ubat dia. Tu sebab lain kali kalau minta doa panjang umur, biar lapik, beralas. Ya Allah, ni saya ajar doa dia. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Sekiranya ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu. Itu sebab bila ada orang sambut hari lahir, ucapan saya samanya, semoga panjang umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itulah doa saya. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Halah. Sakit jiwa menengoknya. Bila lah nak mati ni, dia kata macam tu. Dulu kau yang minta panjang umur. Nampak tak? Betul, panjang umur bagus tu sebab lapik. Jangan kita panjang umur tapi susahkan orang. Hari ni ramai orang panjang umur nyusahkan orang.
Ada orang panjang umur tapi menyenangkan orang, seronok dia. Bila dia ada panjang umur tu, orang suka dia, bawa dia jadi AJK masjid. Cuba tengok hari ni, kan yang ramai bukannya belia, yang ramai beliau. Nampak tak? Sebab pengalamannya, buah fikirannya, ideanya, tu dia. Jadi budak-budak dia AJK je, AJK belia masjid. Tu AJK boleh. Dia tak boleh pegang terus. Kalau ada pun imam. Oh ya, imam ni penting. Imam yang muda-muda ni, terutamanya tarawih. Jangan main-main. Kalau dapat imam sabar bulan puasa, imam sabar, lurus dan rapatkan saf, dia kata. Habislah. Orang perempuan balik tabir tu semua kan tak tahu bercakap semua tu. Macam ni dia dengar, siapa imam malam ni? Siapa imam malam ni? Orang perempuan. Kita kat depan ni nampak imamnya siapa. Kat belakang mengumpat tu. Siapalah imam malam ni? Lurus dan rapatkan saf, dia dengar. Orang perempuan, habislah kita. Dia kata. Iya. Dia kalau budak tu, budak-budak imam-imam yang tahfiz tu dipanggil tu, dia tak ada lalu barat. Setahu subuh vakum, Allahu Akbar. Orang perempuan, dia tunjukkan ke kawan dia. Kan? Iya, bulan puasa ni, kadang-kadang buka puasa tu terlampau kenyang makan. Itu yang laju marah, perlahan marah. Imam tak bunyi lagi marah. Terlupa pula imam. Allazi. Nak senyap. Orang kat belakang ni, perut dah bunyi dah. Aduh, time ni lah kau nak lupa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu baru isyak tu, belum tarawih lagi. Oh, pitam kan? Pitam ya. Jadi ujian, jangan berkeluh kesah. Ni nak bahagia, jangan merungut. Percaya pada hikmah. Jadi satu perkara, ada hikmah. Aduh, selipar hilang pula. Contoh keluar, selipar hilang. Selipar penceramah pula tu. Contoh. Saya kena dekat Perak, ada satu surau, satu masjid, tak nak cerita. Kaki ayam. Tak, bila kita dah kena tu, Allah, hilang pula selipar ni. Agaknya orang salah sarung kot. Tak apalah, kita pun balik mengadu. Anak pun dengar. Apa dia bah? Apa hal bah? Ni tolong ambil air sikit, air basuh, ambil satu gayung ni, abah nak basuh kaki abah. Kenapa bah? Selipar abah hilang kat masjid tadi, baru je beli. Oh ya ke? Ya Allah, siannya bah. Tak apalah, dah tak ada rezeki. Nak kena beli lagi lah ni. Abah tak payah beli bah, kebetulan saya ada satu sipar, bawa keluar. Lawa lagi. Nampak? Hikmah. Percaya. Awak ni penat sangat lipat kain, kesian saya tengok. Itulah bang, tak larat lah buat kerja ni seorang-seorang. Kena cari pembantu ni. Kan? Kena cari pembantu seorang lagi ni. InsyaAllah ringan sikit, boleh lipat kain sesama, bincang sesama. Kan? Orang gaji jangan keburuk fikir. Ini masjid ni. Kan? Betul tak? Jadi makna kata, percaya, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Nampak? Okey je, sabar, ada hikmah, percaya. Jangan kita mungut aja, sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah akan uji kita, duit kita, harta kita, rumah kita, anak-anak kita, semua dia akan uji. Kan? Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar.
Mesti akan ada ujian. Yang kelima, menjaga kemaluannya. Bukan jaga supaya benda tu tak terkeluar. Maksud jaga kemaluan ni, jaga alat itu supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, zina dan sebagainya. Jaga. Ya? Ada orang, alah biasalah budak sekarang, on tak on, dia kata kan. Budak sekarang memang macam tu. Tak boleh, jangan kita membenarkan benda tu jadi kebiasaan. Kadang-kadang ada orang tu dekat sini baik, dekat Batu Kawah baik, kat Kuching baik, sampai ke Thailand dia berubah perangai. Ada orang pergi Thailand cari ayam. Ada satu kisah tu, dia dengan kawan pergi pusat sembelihan ayam di Thailand. Saya tak nak hurai panjang, faham ke tak faham ni? Dia pergi pusat penyembelihan ayam kat Thailand, dikerjakan ayam tu cukup-cukup. Lepas tu dia keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, dia keluar, lepas dah selesai, tiba-tiba perut dia lapar. Dia boleh tanya kawannya, "Weh, kat mana nak cari restoran halal?" Cuba fikir tu. Dia mengerjakan ayam ni, dia tak tanya halal haram. Tak makan cari restoran halal. Macam itulah hebat orang Melayu Islam ni kadang-kadang. Ya, jaga kemaluannya itu, iaitu jaga maka dari itu barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan, berarti mereka menjaga amanah agamanya. Tu dia. Dekat handphone dulu beli videotape, pasang, tengok rancangan tu, telanjang semua, cerita perang daripada mula sampai habis. Perang, tahu cerita perang kan? Saya kata banyak kiasan. Kalau tak faham saya tak dapat tolong dah. Daripada mula sampai habis perang, dia tak ada jalan cerita. Itu je cerita dia. Gelap hatinya. Dulu ada tape, lepas tape CD, side A, side B. Siap kawan tu cakap side B lagi best, dia kata. Lepas tu DVD, habis DVD Blu-ray. Sekarang tak payah, dah ada. Dulu ingat tak masa kecil-kecil dulu, tutup mata. Dulu bercium tutup mata. Orang putih tu bercium, tutup mata. Ayahnya tengok. Belum. Ayah dia belum. Bapaknya tengok. Sudah ada. Bapaknya kenyang tengoknya kan. Betul tak? Dulu macam tu sekali nak jaga. Sekarang mana tak dapat jaga dah. Dalam YouTube, dalam tu cari type keluarlah cerita dinosaur tu. Dinosaur mana ni yang berbaju? Kan? Aduh, payah tuan. Tu sebab jaga kemaluan. Termasuklah juga anak-anak isteri kita jaga. Jangan benarkan anak isteri kita, baik lelaki baik perempuan, pakai pakaian yang tak senonoh. Seorang suami kalau boleh biarkan isteri dan anak-anaknya pakai pakaian yang ketat-ketat, mencolok mata, menyebabkan orang geram menengoknya, maka kalau dibiarkan, maka dayuslah lelaki itu. Berdosa tak? Berdosa. Bayangkan anak-anak muda hari ni pergi pasar malam, keluar dengan kawan, pakai baju ketat. Dekat dadanya tu ada tulisan pakai manik, menyala-nyala, kena lampu, silau mata. Kita yang dah tersilau ni kenalah baca apa yang ditulisnya tu. Bila dah dekat baru perasan, rupanya dia tulis itu apa, tengok-tengok. Kurang ajar budak ni. Kita pun astagfirullahalazim. Dia pusing, dia menyeling, pusing. Rupanya dekat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap, la ilaha illallah, punya jahat dan baju ni. Kita sound dia, mana kau dapat baju ni dek? Pasar malam banyak. Pasar malam? Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu, dia kata.
Mak kau pakai untuk ayah kau. Kau pakai kat luar ni pakai untuk siapa? Tu mak kena jaga. Pastikan. Jaga. Hari ni pakaian pelik-pelik. Pakai tudung. Pakai t-shirt. Tapi lengan pendek. Kata kena. T-shirt dengan pendek. Lepas tu baju ni ketat. Bila dia menunduk, dia nampak jenama suar dalamnya. Jenama suar dalamnya dekat garisan tu tulis. Sempat kita baca. Batu Kawah. Contohlah. Jenama lah. Ada jenama. Agaknya dia beli kat kampung dia. Parah betul. Betul kan? Lepas tu sibuk nak tutup baju. Nampak? Jaga. Tegur. Jangan biarkan anak kita macam tu. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati, jangan sombong, jangan belagak. Bahagialah hidup. Dengar-dengar anak awak dapat semua A. Hebatlah anak awak. Tengok kaki lah. Anak awak hebat, ikut mak dia. Anak awak hebat, memang keturunan saya tak ada yang bodohnya, semua pandai. Oh, Allah jahat ni cakap. Takkan bahagia orang yang cakap besar. Anak awak pandai ya. Allahu Akbar, ramai lagi anak orang pandai. Alhamdulillah, doa kamu semua juga. Tu yang anak saya dapat tu. Terima kasih tau doakan. Dia balik pula kat kita. Nampak tak? Jangan sombong. Orang tu punya sombong, rumah besar sampai masa tak ada orang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak banyak. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Bantailah. Agaknya lah kan, tak kisahlah. Betul, ni ujian hari ni. Nak belagak-belagak buat apa? Penyanyi tu suara dia sedap. Sampai masa dia masuk ke Gavaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Nak nyanyi lagu sendiri pun tak sampai. Dulu suara sampai ke langit notnya. Kalau diikut kat not ke langit tu dengan dia ke langit. Tak boleh dah. Dulu main bola sepak hebat. Dia sepak daripada jauh masuk terus. Ini kalau dia kena bola dengan dia masuk ke dalam terus. Sampai masanya kita dah tak kuat. Betul tak? Tu sebabnya rendah hati. Orang yang memiliki hidup yang rendah hati, merendah diri, senang hidup dia. Yang ketujuh, selalu memberi. Dalam hidup selalulah memberi kepada orang lain, selalu bersedekah dan sebagainya. Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam satu hadis lagi Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas, kerana dengan melihat di bawah kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga pesan, jangan pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Yang ke-8, nak bahagia hidup, hindarkan permusuhan. Jangan bergaduh, tapi berkawanlah dengan berbaik-baiklah dengan semua orang. Dengan jiran-jiran pun kena baik. Dan sebagai petua yang akhirnya, tips nak bagi 5 yang kena ada dalam hidup kita kalau nak berbahagia di dunia menuju ke akhirat. Yang pertama, sabar. Sabar banyak-banyak dengan ujian dan dugaan yang mendatang. Sabar. Kalau dah nama hidup kita sebagai manusia, tentu ada ujian. Ujian sakit, ujian tiba-tiba rotek mati serentak semua. Kereta dengan motor semua serentak. Aduh, waktu ni lah kau nak mati, dia kata. Faham tak? Ujian, sabar. Kedua, syukur. Syukur banyak. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan.
Selama ni tengok dekat handphone belakang kepala ke? Memang depan dah kan? Tengok real. Tengok TikTok dia kata. Tengok. Tak apa dah. Tua-tua tengok TikTok. Dia cakap apa? Kan? Itu yang dia tutup lampu dengan anak-anak cucu dia. Dengarkanlah. Ada yang baru siko bagi dua. Dahsyat betul. Allahu Akbar. Tak salah kan? Tapi syukur alhamdulillah. Allah bagi aku peluang ni Dapat datang ke masjid ni pun satu rezeki Allah bagi. Bukan semua orang boleh datang. Betul tak? Ada orang tu baru nak datang, sakit lutut, sakit tumit, go out. Gaut. Go out pula. Kan? Ada orang tu nak sangat jumpa Samsul Buat, dia datang. Rupanya ceramah tu semalam. Lah semalam ke dia kata. Berharap dia. Nampak rezeki tak ada. Rezeki dia lain kali. Tu dia. Tu kedua, syukur. Ketiga, tawakal. Serah pada Allah, bagi yang terbaik dekat kita. Jangan berharap pada manusia. Barang siapa yang berharap pada manusia, dia akan kecewa. Percaya cakap saya. Minta-mintalah dia tolong aku naik pangkat. Risau, tak dapat. Tak mintalah aku dapat lah rezeki kali ni, projek ni minta-mintalah dapat. Allah bagi. Kalau Allah bagi, dapatlah. Kalau Allah kata tak dapat, pakailah kabel apa pun, tak dapat. Yang keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. Kita buat baik, kita tolong orang, jangan harap ganjaran daripada manusia. Tapi mungkin Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat suaminya penyayang. Tua-tua dah pencen, balik rumah tak pernah tangan kosong. Kadang-kadang bawa roti canai sekeping belah dua, suap bersilam. Dah tua-tua romantik menyuap, sayang. Kata. Makanlah, cetak sudi. Abang, itu telinga. Dia tak nampak. Suap-suap telinga. Apalah buta betul orang tua ni. Tak nampak. Kan? Kadang-kadang dapat rezeki isteri. Allah balas rezeki apa dia? Isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Ada isteri tu beli aja kerjanya. Masak tak nak, buat rumah besar, dapur lebar, masaknya pemalas. Bukan orang batu kawah, orang kawah batu. Ingat umpan, air tangan kita ni akan memautkan hati suami. Selawat banyak-banyak sambil masak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zrup kita rasa. Tepuk garam. Bila dia makan, sedap betul awak masak. Nampak tak air tangan? Kerana bukan semua suami balik je daripada petang bawa kuih. Sayang, abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Tengoklah sendiri. Tinjau-tinjau rupanya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel melekat dua tu. Kan? Baru tahu. Nampak tak? Nampak ni asyik-asyik selorot kan? Dia bawa tu lah kuih cakui. Betul tak? Ataupun tengok, kadang-kadang suami pun syukur bila dia tu angin. Datang isteri sakit ke bang? Ada tak minyak panas tu sekejap? Kelotang, keluntung. Hui, panasnya. Minyak masak saya panaskan, bang. Minyak angin dah habis. Tak kisahlah, janji kau picit. Elok. Betul tak? Iya. Kita dah tua-tua ni rezeki alhamdulillah, suami pandai gurau. Main kejar-kejar ni. Betul. Iya, anak-anak semua dah besar pergi KL, semua dah tinggal kita. Bergurau lah. Lepas tu selang 3-4 bulan, Along panggil adik-beradik balik Batu Kawah cepat, ada benda nak bincang. Mustahak balik semua. Apa halnya ya? Awak lah cakap, malu lah bang lah cakap. Macam ni lah, mak kamu mengandung lagi. Mana tahu rezeki.
Allah bagi. Hilang geng mahaban seorang. Mana pergi seorang yang mahaban ni? Dia mabuk. Kan? Bawa budak. Lah ada lagi. Ada. Rezeki. Itu sebab jangan baca rezeki ni hanya duit saja. Tak. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh sedekah dengan orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Kadang-kadang tengok anak konvo menitis air mata. Ya Allah bang, anak kita dah konvo, ya Allah. Sekejap je masa berlalu ya bang, suami ni cakap, yang ini konvo tadika ni. Kau jangan lebih-lebih sangat. Malu aku ni. Tapi betul, konvo tadika pun mengalir air mata. Anak berjaya kemahiran, anak berjaya akademik, anak berjaya universiti, anak naik pangkat, semuanya. Bila berjaya tu sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk perut tak habis-habis. Sejuk perut ni kembung tu. Sejuk hati. Hati, jangan fikir kau jadi perut, orang lelaki pun ada perut. Hati sejuk. Yang keempat, dalam masyarakat, tempat kerja, pencampuran sosial, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah buat baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tetamu ini tak termasuk tin Shopee, tu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Ini tetamu saudara mara, adik-beradik datang rumah. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Ya, jadi rasa dah lah tu. Cukup lah tu. Lama-lama sangat ceramah sebab nanti makanan sejuk. Lapar dah ni. Tak berhenti-berhenti ceramah dah pagi tadi. Kan? Ada yang tidur tak? Tak ada. Dia sebenarnya memang kalau kita cakap dekat depan nak mengelakkan orang belakang ngantuk, ada satu doa kita boleh baca. Ada tak ustaz dengan ustazah aja? Sebelum tak ada belum ada. Orang perempuan biasa kuliah duha mesti dapat. Ada tak ustazah tu aja? Tak ada. Tak ada. Doa dia senang je. Kalau kita baca doa tu, orang yang ngantuk akan segar. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu insya-Allah segar. Ada yang menyalin. Wajar ceramah ni dia kata. Tapi betul, saya tak baca lagi doa tu baru ajar. Kalau kita baca doa tu wabillahi taufik kan, jaga dah habis ke, bangun, segar mata dia. Tapi saya tak baca lah tu. Saya baru ajar aje. Jadi rasa cukup sekat tu. Saya faham signal yang diberikan tu, saya faham. Kalau dah tumbuk-tumbuk lutut, kejap menunjuk, kejap apa, saya faham tu. So berhenti, saya faham. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tuk okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Terima kasih banyak. Lain kali jangan tak ajak lagi, ajak ya.